Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Echans TV. Okay, hari ni aku dah lama tak buat konten seram. Okay, jadi aku bawakan khas untuk korang, iaitu sahabat aku. Okay, aku pernah janji dengan korang yang aku akan buat satu konten seram which is related dengan adik-beradik aku, dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat aku yang lain. Okay, so hari ni aku datangkan khas sahabat aku yang banyak kisah-kisah seram yang dia akan kongsikan sekejap lagi. Dan untuk pengetahuan korang, sekejap lagi kita ni kira aku gamble je lah, sebab dah lama kita tak melawat kawasan-kawasan seram kan. Kita pergi. Jadi sekejap lagi aku dengan Rian akan pergi dekat kawasan-kawasan yang dia maksudkan. Okey, kita orang tak mencari. Okey, suka aku pesan dekat korang, kita orang tak mencari. Tak mencari. Tak nak orang kata macam dulu-dulu apa semua yang kita nak mencari apa semua, tak. Okey, kali ni kita pergi hanya melihat kawasan-kawasan yang diberitahu Rian sendiri yang dah berpengalaman untuk bawa aku sendiri ke tempat yang dia dah pernah nampak. Okey, so Rian ni kira sahabat baik jugalah. Kita orang sama-sama buat bisnes takaful. So baru hari ni berkesempatan untuk buat video seram sama-sama. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita gerak. Gerak dulu. Alright. Okey, teruskan menonton video kita. bye. Kisah seram. Sekarang kita ke lokasi tempat yang dikatakan Rian tu lah. Kita lalu jalan dekat lah. Kita lalu jalan yang paling dekat. Okay, so sekarang kita dah sampai kat lokasi di mana Rian diganggu lah. Jadi sekejap lagi Rian akan bawa kita tour. Kita tengok dekat mana kawasan yang dikatakan keras, yang dikatakan ada ya. Ada yang keras. Dia keras macam mana? Keras kayu ke keras batu? Keras sangat. Keras sangat. Kerasannya. Okay, baik. So jom kita gerak. So kita gerak ke lokasi pertama. Okey, ni kawasan tempat yang pertama, yang bukanlah tempat pertama yang diganggu, tapi tempat pertama yang kita tunjuk dulu lah. Masa tahun lepas ke 2 tahun lepas, kita orang training silat kat sini. Tiba-tiba dekat kawasan ni, kena ke sana, memang ngam-ngam kat tingkap ni. Nampak tak yang ada OKU tu? Ada benda ketuk. Masa tu dah habis dalam pukul 12 lebih. Terus tengok pintu semua mangga lock, tapi tiba-tiba ada benda ketuk. Ketuk di mana? Ketuk di dalam. Tingkap. So masa tu memang gelap ni, memang kita orang tutup. Tapi ni mungkin pihak kawasan ni dia suruh buka lampu, takut ada berlaku kecurian yang sebelum ni. Tapi saya rasa bukan pencuri yang ketuk dia tu. Memang masa tu kita orang ramai, dalam 8-10 orang. Lepas training terus tutup lampu, plug kat situ, ada benda ketuk. Kita orang lari lah. Ya biasa kawasan-kawasan ni banyak benda tu. Dia akan tengok lah bila kita buat gerakan silat ke apa kan. So memang kawasan-kawasan ni memang ada. So mata saya pernah nampak something. So nanti kita pergi kawasan kedua lah, yang lebih seram sikit. Ni bangunan ni memang dah lama. Nanti saya akan tunjuk juga bangunan ni kat mana ada. Okey, kita slow. Mata ni dah nampak bukan lah. Apa lagi? Okey. Ni kawasan seterusnya. Dan dulu pohon mangga ni agak, orang kata, penuh dengan daun-daun. Dan waktu tu gangguannya dari segi ketawa dan ada ketuk daripada bumbung. Ketukan yang kuat lah. Maksudnya bukannya dia ketuk macam tingkap tadi, dia ketuk kuat gila. Dan kalau mungkin mana yang ada lemak,
mata batin yang boleh nampak. Mungkin ada juga yang ada kat situ sekarang. Sebab saya dapat rasakan memang ada 1-2 ekor kat situ. Memang ada kat pokok satu. Kau memang ada kelebihan boleh nampak juga kan? Dia taklah orang kata kelebihan, tapi memang susah nak cakap sebab dia waktu tak sepanjang masa nampak. Ada masa-masanya ada masa-masa dia nampak. Ada masa yang tak nampak, tak nampak. Macam sekarang dia dah nampak. Dan tadi pun cakap pun dia dah ada dah. So macam ni pun dah ada. Okay, so kalau kau tak kisah untuk share, apa benda yang kau nampak sekarang? Okay, dia badan dia besar. Kalau orang di Indonesia panggil dia gunduruwo. Tapi kalau kita orang Melayu panggil jin kot mungkin, ataupun hantu raya lah. So dia memang ada 2 ekor kat situ. Ada yang mungkin satu tu memang kawasan rumah dia. Memang rumah dia yang kat pokok pelam tu. Yang belakang van ni saya tak pasti siapa punya, orang punya ataupun memang dah tak dijaga ke, tapi memang dia ada. Cuma kita tak boleh nak panggil dia sebab kalau kita panggil takut ada apa yang lain berlaku kan. Kawasan ni bukannya hanya 2 ekor je, ada banyak. Nak ikutkan keliling ni, keliling kawasan sekolah ni, boleh depan memang dah ada. Sebab lagi satu masa bulan lepas tak silap saya kerja kat sekolah tu, bangunan tu tiba-tiba nampak macam ada mata. Orang kata kalau mata kucing ni dia kelip-kelip terus lompat. Ni dia kelip buka. Cahaya memang cahaya merah terang. Tingkat 2, tingkat 3 tak silap saya. Saya 2 orang masa tu. Kita orang duduk. Waktu ni masa tu sebelum banjir kot. Kita orang duduk kat kawasan parking kereta. Kita orang dekatkan diri. So nampak ada benda lompat. Bila kita cerita dengan yang orang kata yang senior-senior, dia mungkin tak percaya sangat sebab hanya berdua je nampak. Tapi pada saya, kalau saya seorang nampak, itu tipu. Kalau 2-3 orang dah nampak, yang betul lah. Sebab kalau mata musang ataupun mata kucing, hanya pejam celik, dia lompat hilang. Ini dah lebih setengah jam. Dah ada dengar bunyi masa tu. Pintu dum. Macam ada buka situ. Itu kawan saya yang ada seorang. Mungkin kalau dia ada tadi, kalau tak dapat, kalau ada mungkin dia boleh cerita juga. Kawasan seterusnya, kita pergi kawasan yang belakang kameraman dulu. Okey. Kita pergi kawasan yang belakang ni. Kenapa pergi kawasan belakang ni? Kenapa tak pergi ke sana? Sebab yang ada dekat belakang ni, dia seorang nenek. Kat tangga ni. Tangga? Nenek ni saya tak tahu dia dah berapa lama dia ada. Tapi memang sejak saya masuk dia dah ada. Dan yang kat depan ni dia menyeramkan sikit muka dia. Dia macam muka garang. Saya tak tahu kenapa dia garang. Mungkin dia ada adik-beradik ataupun mungkin yang ni baik ataupun yang depan tu jahat. Tapi yang selalu menjelma depan saya yang baik tu. Yang ni sekali je nampak masa tu. Balik kerja dalam pukul 2-3 pagi. Mungkin saya lambat kes ada kes jauh kat Kahang. Balik parking kita kat sini, nak gerak nampak something yang macam membungkuk lah. Duduk kat sini. Dan bila diperhatikan balik, memang kawasan dia area bawah kolong ni. Yang kawasan sini. Kat belah depan tu yang lagi seorang. So kat sini tadi ada dengar bunyi-bunyi kan. Ada yang telah ketuk-ketuk. Ada yang lain kat situ. Okey, tempat seterusnya kat sini. Kenapa kat sini? Sebab masa tu dia kena waktu shift malam lah biasa. Shift malam, shift sekarang dengan shift seterusnya. Bila kami buat basuh-basuh kenderaan jabatan apa semua, macam tadi kita ada dengar bunyi ketuk-ketuk kan. Okey. Kawasan tiang ni ada benda lalu. Dia masa yang lalu tu akak. Dia lalu atas apa ni orang panggil? Dia terbang ke apa? Dia lalu. Dan baru-baru ni 2 bulan lepas dekat tiang ni, anggota saya parking menghadap tiang. Patutnya kita kena menghadap sana kan. Ni menghadap sini. Saya tak tahu kenapa dia parking menghadap sini. Dan dia nampak ada pocong kat situ dengan diri sebelah tiang. Sebab dia mungkin tengah main phone kat belakang.
tiba-tiba dia rasa macam ada orang perhatikan. Dia ingatkan anggota. Sekali pocong lah diri. Tegak ni. Sekejap kawasan ni. Tu aura dia pun ada juga. Nampak tak ada tingkap ni kan? Dengan yang atas tu. Ni dengan tu, dengan sana. Sana tu kalau kita duduk kat area sana pun nampak. Ni memang sini banyak lah. So kita tak payah mencari dia, tapi memang dia dah ada. Okey, seterusnya kawasan ni. Kita pergi masuk ke kawasan pejabat sikit. Kawasan ni dan ke sana. Kenapa? Kawasan ni, bila kami duduk kat bahagian pusat kawalan tu, kita punya meja, mungkin boleh ke sini kot, nampak sikit. Boleh ke sini, nampak meja. Okey. Nampak ada meja kat situ. Meja yang kursi duduk situ. Orang yang akan menghadap ke sini ataupun menghadap ke depan gun tu, mata dia akan nampak macam ada benda lalu kat sini. Benda lalu. Sebab memang kalau malam, bukan malam je pun, siang pun kadang kita rasa macam ada orang lalu. Bila kita pergi macam hari tu, kopral saya nampak, dia ingat saya lalu masuk tandas. Sebab memang ngam-ngam dia ada dekat situ. Dia ingat saya masuk tandas. Rupanya saya dah punch card, dah duduk kereta untuk balik. Tapi dia panggil, Yan lalu ke tadi? Saya cakap, saya kat dalam kereta kau nampak itulah. Biar kau dia nak lalu. Saya cakap macam itu. Dia memang dia akan, orang kata bukannya berapa bulan ke apa tak, semalam pun ada benda tu lalu. Memang kawasan ni tempat-tempat dia lalu. Dan kawasan situ pun sama, tempat-tempat yang dia selalu jelma. Selain daripada pocong kat situ, kat sini pun ada akak juga. Dengan ada kawasan tu. Kawasan tu. Kawasan ni memang dia ada. Dan satu hari masa tu kami tinggal berdua je kot. Nampak dia keluar, akak Pontianak. Tapi dia tak kacau lah, cuma dia duduk situ. Tapi kita orang nampak meja tu, memang nampak dia lalu situ. Dan belakang ni Dewan Tertutup Sekolah STK. Dewan Tertutup Sekolah STK ni ada satu masa 2019. Masa tu mungkin kami bulan Jumaat. Ada, masa saya shift tengah malam, tiba-tiba pukul 3 lebih tak silap, ada dengar bunyi macam besi orang ketuk serit. Kalau saya kaji balik dekat dalam Google apa semua, itu macam apa orang cakap, senapang. Sebab dulu kawasan ni pernah, orang kata pernah jajah Jepun. Dia betul. Malam ni tak bunyi mungkin sebab memang dia bunyi itu dia bunyi senapang tu serit besi. Memang kuat sangat. Bukan saya seorang dengar, satu ship dengar. Okey, lagi satu pokok kelapa tu. Okey, kita mungkin boleh pergi belakang kot. Kalau dia ada lah. Okay, kat belakang ni. Sebab apa? Benda ni memang dah lama dia. Sebelum saya masuk pun dia dah ada. Dia macam yang bulu-bulu tinggi tu, nak cakap hantu raya. Macam bulu pun ada. Sebab apa? Dia besar. Tapi sometimes dia, kalau macam kat tandas ni, kalau mungkin biasa lelaki kencing, ada yang diri. So nampak macam ada mata. Kat belakang tandas ada lubang kan, nampak belakang. So nampak macam ada mata merah. Memang macam orang kata buah delima merah. So dia pun pernah ketuk juga bumbung atas ni. Itu mungkin menandakan yang dia ni ada. Setiap malam mungkin ada ketuk dia bunyi tung, bunyi izin ketuk. Dia setiap malam akan bunyi. Memang pasal saya dalam taksi malam, so saya dah tak dengar sangat. Tapi memang setiap malam dia akan dengar bunyi tung sekali. Kalau dia marah berkali-kali. Waktu masa tu pernah kita ramai-ramai, orang kata yelah, tak, orang kata nak lepak-lepak ramai-ramai kan. Tiba memang dia ketuk, orang kata ketuk marah. Buat sangat gitu.
Okay, seterusnya kita kena ke depan pejabat sana. Kawasan nampak nenek yang baik tu. Dulu masa tahun 2013 tak silap saya, anggota daripada APM Melaka, Johor datang bantu untuk operasi banjir dekat Keluang. So dia stay kat Belia. So masa malam tu mungkin dah 2-3 hari daripada bawah benda tu terbang terus sampai ke depan pokok ni. Dia terbang. Akak. Tu saya akak yang penunggu kat depan pokok yang mula-mula kita datang tadi kan. Dia memang dekat situ. Dia terus ke depan situ dan kat situ juga, kat pokok tu juga. Memang pokok tu. Kalau malam je, kalau kita duduk daripada pusat kawalan ataupun duduk kat Belia, akan nampak macam ada orang diri. Kalau Abang Ihsan boleh nampak antara pokok pelang tu, dia antara pokok kelapa, pokok kelapa dekat tengah-tengah. Mustahil jaga tu boleh sampai ke sini kan. So memang dekat situ lah dia duduk. Itu pun dia akan keluar malam, semalam, siang, malam maghrib ada juga kadang. Kalau kita seorang-seorang. Seterusnya kat belakang lori tu. Jom. Ini kawasan memang seram sikit. Sebab apa? Dulu hutan. Dulu belakang-belakang ni semua hutan. Kawasan pokok ni dan kawasan sini. Mana ni? Ni dan kawasan, kalau perasan sekolah, ni sekolahan. Belakang tu ada macam orang kata batu gitu kan. Dia dekat situ. So daripada kita pusat kawalan sana boleh nampak memang dia kata duduk kat situ akak. Kat sini memang banyak akak. Yang abang tadi kawasan yang belakang-belakang tadi tu ya. Yang depan-depan ni dah kawasan akak. Sebab apa? Dia dulu hutan. Memang dulu orang tua cakap tempat-tempat orang jin bertendang. Orang-orang buang-buang, orang kena rasuk ke, kena saka, semua buang sini. Dan bila dah orang kata zaman moden ni dah di-upgrade bangunan apa semua, benda tu tak ada tempat lah nak duduk kan. So dia akan duduk kawasan-kawasan yang mana dia dah duduk lama. So macam kat pokok ni pun kadang dia tahulah bunga ni saya rasa tak wangi. Tapi macam mana malam tu boleh wangi? Saya rasa ni bukan bunga wangi macam bunga kenanga ataupun bunga melo kan. Malam boleh wangi. Lepas kita orang bawa wangi je malam tu, terus mati tertembak dekat sana. Dan dia memang duduk kat situ. Di sini memang kawasan memang seram. Kadang-kadang kita dengar ada yang nangis, ada yang ketawa. Semalam ada anggota yang dengar suara budak menangis, baby. So kalau baby tu memang akak lah. Tak mungkin ada baby yang anak orang kat sini kan. Dah pukul 2-3 pagi. Okay, tempat yang paling last yang saya berjumpa nenek tu kat sini. Dekat depan ni. So kat sini lah tempat yang masa bila saya baru-baru masuk APM, saya kena ditugaskan shift malam. Masa tu pukul 3 lebih, saya lepas keluar tandas. Anggota lain tak silap saya pergi kes. Saya tinggal seorang. Saya keluar, nampak ada perasan nenek kat situ lah, ngam kat situ. So saya tanya nenek, saya beri salam, Assalamualaikum nek, ada apa nak ada kes ke, ada ular ke apa? So dia tak cakap banyak, dia cuma senyum. Berbeza dengan nenek yang belakang bangunan tadi. Dia muka garang, memang orang kata marah something. Saya tak tahu lah, muka dia sama. Muka dia sama. Muka dia sama. Perwatakan berbeza. Saya memang mungkin nenek tu tahu. Memang dekat sini. Saya tanya, dia diam. Bila saya panggil saya punya corporal, masa tu diorang kat meja yang di sebalik berubuk ni, panggil, toleh dah tak ada. Dan kawasan ni memang seram lah. Kita sendiri pun kadang-kadang kerusi boleh tergerak sendiri. Kadang kalau kita terlelap, misalnya kita kadang si malam orang kata penat ke apa, kita terlelap, ada yang telinga, ada yang kena tarik. Itu adalah tempat-tempat yang misteri yang hari ni saya boleh sharing. Ada banyak tempat lain di luar, mungkin kita akan bersama Abang Ihsan di episod akan datang tu. Okay, so itu saja hasil perkongsian daripada sahabat aku Rian. So insyaAllah lepas ni dia ni memang misteri sikit dan seorang pengamal silat. Jadi sedikit sebanyak berkaitan dengan dunia ataupun alam sana.
alam gaib So mungkin dia lebih banyak pengalaman dekat situ. So insyaAllah untuk next video, untuk video-video akan datang, bergantung pada Rian punya masa. Kalau dia ada masa lepas ni, kita akan buat lagi video berkaitan dengan kisah-kisah seram, insyaAllah. Okay, so terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Okay, pada yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe Ichans TV. Okay, dan pada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan aku punya channel pun dah touch 1000 pertama. Okay, terima kasih pada yang dah subscribe. So itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum, bye bye.